Dan kita nak fokus kepada komuniti. Hidup komuniti memang mencabar sebab memerlukan pada satu ikatan yang kuat ya. Betul. Kalau kita hidup seorang dalam hutan ke, okey itu lain kira. Tapi ini komuniti ada banyak yang perlu kita perjuangkan dan fahami untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama. Bila menyentuh tentang keselamatan ini, salah satu perkara ataupun salah satu benda yang paling menjadi ketakutan dan kerisauan dalam kalangan komuniti itu sendiri adalah berkenaan dengan kes-kes jenayah. Jadi hari ini kita nak bercerita lebih lanjut bagaimana pihak komuniti sendiri boleh terbabit ataupun menjalankan tanggungjawab mereka untuk sama-sama membantras jenayah bersama dengan PDRM. Hari ini kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan keselamatan diutamakan komuniti sejahtera. Kita nak perkenalkan tetamu istimewa kita pada hari ini yang dihormati CP Datuk Wan Hassan Wan Ahmad, Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam Rina. Ya, Datuk ceria hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Ceria sebab ada benda penting nak dikabarkan kepada semua penonton. Alhamdulillah. Baik, kita masa yang terhad. Jadi terus saja kepada soalan yang pertama. Latar belakang Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, mungkin dapat Datuk perincikan tentang sejarah sikit. Okey, terima kasih Cik Fitri. Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ini ialah merupakan jabatan yang ke-8 ditubuhkan daripada 10 jabatan dalam PDRM lah. Di mana ditubuhkan dalam tahun 2014 dan tahun ini adalah merupakan tahun yang ke-10. Dan bulan 5 ni masuk tahun yang ke-10 lah jabatan ini diwujudkan. Dan saya adalah merupakan pengarah yang ke-9. Jadi dengan kekuatan yang ada sekarang, pada mula diwujudkan dulu penjabatannya lebih kurang dalam 2,500, tetapi sekarang ini telah mencangkau 11,000 lebih dan pengisiannya dalam 10,000 lebih. Kita cuma kekurangan dalam 400 lebih ke anggota lah. Okey. Ini sebelum masa. Maksudnya? Sebelum masa yang terlibat. Sekarang ni yang penjawatan penuh yang ada sekarang ni adalah 10,000 lebih lah. Yang lebih kurang dalam tak sampai 10% daripada jumlah keanggotaan polis penuhnya ya. Polis ada 130,000 sekarang kan. Jadi jabatan JKK ni adalah sebahagiannya. Baik. Itu secara kalau kita lihat latar belakang jabatan itu sendiri. Tapi bila ada penubuhannya, Datuk, pasti kita nak tahu juga dari segi visinya, misinya dan bagaimana jabatan ini berfungsi untuk komuniti. Okey, Rina, kita tentunya setiap jabatan yang ditubuhkan itu ada visi dan visi tertentulah kan. Betul. Jadi Jabatan Pencegahan Jenayah ini dia ditubuhkan adalah untuk jadikan sebagai peneraju utama program pencegahan jenayah dalam memastikan keadaan Malaysia ini aman dan sejahtera lah. Dan malakala visi jabatan ini juga adalah merupakan dalam usaha kita untuk mencegah jenayah secara holistik ke arah perwujudan ke komuniti sejahtera. Yes. Dalam mendukung visi dan misi ini, kita ada 6 fungsi utama jabatan. Kalau kita tengok, iaitu pertamanya ialah dari segi usaha kita bagaimana untuk mengurangkan kadar jenayah. Dan yang kedua juga ialah dalam usaha kita untuk memberi ataupun menghapuskan niat untuk melakukan jenayah juga dipertanggungjawab kepada jabatan ini untuk menguruskannya. Kita juga ialah menghapuskan peluang-peluang jenayah. Bagaimana kita menggemblengkan tenaga dan melalui jabatan dan masyarakat untuk menghapuskan peluang-peluang jenayah. Jabatan ini juga adalah merupakan jabatan yang berusaha untuk memperkasakan komuniti. Pelibatan komuniti dengan masyarakat dan dengan polis dan sebagainya adalah usaha untuk menerangi permasalahan jenayah. Dan juga kita juga adalah merupakan penasihat secara langsungnya kepada komuniti. Maknanya dalam apa-apa program dan sebagainya, kita boleh memberi kemak konsultansi lah. Dan yang seterusnya ialah menangani persepsi negatif masyarakat lah. Tentunya ada masalah dan sebagainya, pandangan dan sebagainya. Dan jabatan ini dipertanggungjawabkan secara langsung untuk menetraliskan balik. Siapa tak Datuk untuk pandangan ni? Sebab kalau kita sebut tentang persepsi ni, untuk kita jernihkan, sebab sekarang zaman digital, macam-macam tubuhan, macam-macam. Macam mana gerak kerja yang diatur sekali? Maksudnya kita mengharapkan bahawa penglibatan masyarakat secara langsung dalam program pencegahan ini dengan kerjasama yang jitu dan sebagainya, of course lah masyarakat bila rapat dengan polis ini dia akan lebih mesra dan ini dapat memberi pandangan. Yang saya tak langsung kerana dalam konten kita sekarang ni memang kita nyatakan bahawa setiap tahun hari polis tu dia punya
slogan itu tak berubah. Maknanya polis dan masyarakat berpisah tiada. Betul. Jadi dalam apa program pencegahan dan sebagainya, penglibatan masyarakat itu adalah sesuatu yang perlu. Kerana polis dengan kekuatan 130,000 orang ini tidak cukup sebenarnya untuk menjaga secara total masyarakat di Malaysia ini menjangkau 33,000 sekarang ni. Tetapi kalau pelibatan yang serius, pelibatan yang mendalam daripada semua elemen masyarakat dan sebagainya, jadi kita untuk plan pencegahan untuk mengurangkan kadar jenayah itu akan lebih baiklah. Tapi Datuk, bagaimana Datuk melihat dari segi perjalanan pengoperasian itu sendiri di bawah jabatan ini? Masuk Nina? Pengoperasian untuk mengendalikan JPKK ini bagaimana? Kita ada dua wing pengoperasian. Satu wing ataupun satu cabang dia adalah kepada pencegahan jenayah secara total. Kita ada elemen of MPB, URB dan juga unit pelancong. And then di sebelahnya kita ada elemen-elemen bantuan, sokongan dan sebagainya. Umpamanya dari segi kalau kita tengok polis bantuan, kita ada PBR, kita ada suksis, kita ada kadet polis dan sebagainya. Itu adalah untuk wing pencegahan. Manakala untuk wing pencegahan yang secara tidak langsung dan yang berkomunikasi dengan masyarakat, kita ada dalam wing keselamatan komuniti kita untuk mengadakan pameran, engagement dengan masyarakat, untuk mengadakan ceramah, untuk membuat program-program kemasyarakatan dan sebagainya. Di samping yang saya nyatakan tadi lah, makna dua elemen yang terlibat di situ. Makna elemen pencegahan dan elemen bagaimana membuat engagement dengan masyarakat, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pelakuan jenayah dan sebagainya, supaya masyarakat lebih alert supaya pelakuan jenayah itu tidak berlaku lah. Baik. Saya tertarik dengan VSP, Volunteer Smartphone Patrol. Jadi pastinya ada kesinambungan yang nak dicipta untuk kejayaan ni. Kita nampak sebenarnya kalau dulu Cik Puteri kita ada rakam kop sebenarnya. Jadi rakam kop. Jadi rakam kop telah di kesinambungannya mewujudkan volunteer smartphone. Itu smartphone petro ni. Dulu ahli-ahli rakam kop tu bila penggunaan implikasi volunteer smartphone ni diperkenalkan, jadi ahli rakam kop at that time ada lebih kurang dalam 600,000 tu dikonvert kepada volunteer smartphone. Jadi kalau kita tengok penggunaan volunteer smartphone ini, mana individu atau masyarakat perlu download aplikasi itu ke dalam telefon mereka ini. Betul. Mana download, kerajaan dah sediakan dia punya portal tu tadi, download masuk dan sebagainya, dan dia boleh digunakan. Dan 3 penggunaan yang kita nampak kat situ yang penting lah. Pertama ialah untuk membuat pengaduan. Pengaduan apa-apa kes lah, tak kira apa-apa kes, sama ada kes jenayah, kes penidada, kes perjudian, masalah rumah tangga dan sebagainya, segala-gala boleh didownloadkan, boleh digunakan aplikasi tersebut, hantar kepada pihak kita, dan saluran itu masuk ke bahagian CCC kita ataupun kita punya kawalan kontijen control center kita, dan maklumat itu kita tengok channel ke mana. Kan, kalau perlu tindakan segera dan sebagainya, kita akan channel terus kepada DCC daerah, dan daerah akan kontak direct kepada frontliners kita, iaitu MPB dan URB di bawah itu, untuk melaksanakan tugas tersebut. Dia juga boleh digunakan terutamanya untuk promosi hari raya lah, Cik Puteri. Kita nampak bahawa penggunaan Velia smartphone ini di mana keanggotaannya sekarang lah, keahliannya sekarang lebih kurang dalam 1.5 juta lebih lah. Jadi kalau kita tengok daripada tahun ke tahun dalam musim Ops Selamat ni yang akan berlangsung sikit masa lagi. Jadi penggunaan ini kita mengharapkan masyarakat boleh download dan menggunalah, ambil kesempatan. Ambil manfaat ambil manfaat, laporkan untuk program balik kampung. Maknanya mereka nak balik kampung, mereka boleh isi dalam aplikasi tersebut dan send kepada kita. Dan maklumat itu kita akan perturunkan ke bawah kepada pihak rondaan kita, MPB dan URB kita yang ada di bawah, yang menjaga lebih kurang 1,000 lebih sektor ni. Dan mereka akan kena pasti di mana alamat dan sebagainya itu tadi, mereka akan buat rondaan. Dan untuk makluman memang cukup berfaedah. Kalau tahun lepas saja kita tengok yang mengisi ini lebih kurang dalam 6,000 lebih. Tapi tahun sebelum tu lebih. Saya pun tak tahu tahun lepas kenapa dia orang. Tapi ada juga yang mengisi borang-borang
secara langsung di balai. Kerana dia ada dua kaedah, tetapi kita menggalakkan mereka ini mengisi ini download senang menggunakan mudah praktikal ya. Dan kita tambah pula baru ni masa hari Selamat yang ke-20 baru ni, masa Selamat Tahun Baru Cina baru ni, kita lancarkan versi 2.0 yang menambahkan lagi satu butang panik. Iaitu bila berlaku apa-apa kecemasan dan sebagainya, menggunakan aplikasi itu tadi untuk maklum direct dan masuk kepada kita punya kawalan kontingen, dan kita akan terus ambil tindakan, menghantar maklumat tersebut kepada pihak frontliners kita di bawah, iaitu MPB, URB ini, untuk mengambil tindakan dan mendapat pelaporan apa tindakan yang sepatut dilakukan. Baik Datuk, bagaimana Datuk melihat sebenarnya dengan adanya aplikasi VSP ini kan, sebenarnya ia memerlukan adalah satu keperluan di mana memerlukan juga komitmen daripada masyarakat itu sendiri untuk terlibat secara aktif dari segi nak melaporkan ataupun macam Datuk cakap tadi balik kampung pun boleh terus isi form dan sebagainya. Bagaimana melihat kepentingannya untuk komuniti kita? Kita nampak sini bahawa penggunaan ini amat perlulah kan untuk masyarakat, supaya kita nak supaya kerajaan dah gunakan platform, menyediakan platform ini untuk masyarakat. Jadi kita mengharapkan masyarakat ambil peluang ini untuk kerana cukup berguna di sepanjang tempoh perayaan yang lalu sehingga sekarang. Mana-mana pengisian melalui VSP ini, rumah-rumah mereka insya-Allah terjamin selamat kerana tidak ada kes pecah rumah sepanjang tempoh yang selamat ni dilakukan, baik selamat Tahun Baru Cina ataupun selamat Hari Raya Aidilfitri. Maknanya mana yang lapor kepada kita itu Cik Puteri Rina memang tidak ada kes jenayah dan tidak ada kes pecah rumah. Ini yang mustahak. Jadi kita nak bahaya masyarakat itu melaporkan pada kita, dan insya-Allah kita akan berusaha sedaya upaya mungkin. Frontliners kita akan membuat rondaan berkala 24 jam ini untuk menjaga apa yang dimaklumkan pada kita. Apakah mungkin tumpuan juga kepada kawasan panas, Datuk? Of course lah, kawasan-kawasan hotspot kita tak nafikan. Kita ada elemen, kita cuma bagi cuti dalam 10% saja. Maknanya kalau sekarang ni kekuatan MPV ataupun mobile patrol vehicle dan juga URB, unit ronda memusatkan ni lebih kurang dalam 5,000 lebih lah campur dengan menjaga lebih kurang 1,057 sektor yang melibatkan MPV sebanyak 700 lebih dan melibatkan URB 300 lebih. Tapi kita bila berlaku pilihan hari raya macam gini kan, jadi of course mereka ini kena lebih efektif lah, lebih orang kata agresif dan sebagainya, terpaksalah mengorbankan untuk beraya dengan keluarga dan sebagainya demi keselamatan macam tadi menjaga keselamatan. Saya tengok untuk ada pencapaian jenayah indeks tempoh selamat Hari Raya Aidilfitri 2022-2023. Jadi apa yang dapat Datuk simpulkan memang ada dari segi penurunan kadar jenayah. Kita tak nafikan bila kita buat operasi, kita tidak hanya frontliner saja bertindak secara langsung kerana kita juga terlibat dengan operasi-operasi bersepadu. JPJKK ini sebagai orang kata urustia ataupun sebagai penyelaras untuk melaksanakan operasi-operasi bersepadu yang melibatkan 10 jabatan lain. Di mana kita mengadakan ada sekatan jalan raya, ada pemeriksaan pocket op, ada operasi asipasi bersasar, operasi pok dadah dan sebagainya, supaya kita nak bahawa keselamatan masyarakat dalam tempoh perayaan ini dalam keadaan terjamin dan selamat. Ada sebarang perancangan daripada jabatan ini sendiri, Datuk? Maksudnya? Ya, perancangan yang sudah pun diatur oleh jabatan ini untuk memantapkan lagi lah unit ini. Perancangan yang kehadapan kita tak nafikan bahawa kita akan sekarang ni dalam menginkriskan dari segi permohonan untuk body worn kamera dan sebagainya supaya menampakkan lebih kita punya keikhlasan kita dengan masyarakat dan sebagainya dengan teknologi-teknologi baru dan dengan sistem MyCat, dengan sistem pemantauan dalam retreat itu hari di Langkawi, memang kita cadangkan kepada pihak kerajaan supaya proses pemantauan yang lebih rapi, lebih berkesan, mengharapkan supaya pekerja-pekerja kita di bawah tu dapat bekerja dengan lebih orang kata efisien lagi lah, hopefully lah, dengan ada sistem pemantauan yang lebih berkesan. Ya, nampak Datuk memang betul-betul tegas untuk pastikan kejayaan dapat dicapai. InsyaAllah. InsyaAllah, Mbak Fitri. Jadi pesan daripada warga kota, sebab sekarang ni dah diam tak diam waktu berjalan pantas kita pun dah masuk hari yang ke-21 betul. So untuk warga kota lah yang nak balik kampung dan sebagainya, of course lah kita
perlu persediaan untuk balik kampung satu hal, dalam perjalanan satu hal, yang kesetujuan masa di kampung satu hal. Kalau nak balik ke kampung tu, pastikanlah rumah dikunci berapi, jendela dicek dan sebagainya. Kadang-kadang kita kelang kabut dan sebagainya tertinggal. Betul. Dan lepas tu kunci pula, kita pastikanlah rumah tu berkunci rapat dengan kunci-kunci yang kalau sebelum ni mungkin ada rumah tu rumah sewa dan sebagainya, tukarlah kunci baru dan sebagainya. Lepas tu kalau kita nak bagi tahu jiran sebelah dan sebagainya tentang berapa lama kita nak balik, kan? Sekurang-kurangnya jiran tahu bahawa kekosongan kita, kalau ada timer penggunaan masa di rumah, lampu dan sebagainya untuk malam, lagi baguslah. Supaya malam tu rumah terang dan sebagainya, menandakan ada orang lah. Kalau kita langgar surat khabar dan sebagainya pun, kalau boleh stop dululah masa tu, kalau pasal nampak surat khabar tu berlombok dan sebagainya, menunjukkan bahawa tak ada orang di rumah dan sebagainya. Kalau tengok dalam perjalanan pula, of course kita berjalan balik, kadang-kadang kita rushing, berhenti semayang ke, berhenti beli barang dan sebagainya, kita tertinggal. Anak-anak dalam kereta dengan kunci kereta tak ni dan sebagainya. Ini juga memberi peluang kepada penjenayah-penjenayah yang boleh melakukan kesalahan jenayah. Manakala di rumah, selalunya di kampung, kita ambil sambil lewa juga. Kan, kalau kita nak pergi melawat rumah keluarga dan sebagainya yang berdekatan, kita tak tutup pintu betul-betul, kan? Kita main tinggal je macam tu. Kadang-kadang di rumah kunci kereta tak dicabut, kunci motosikal tak dibuka dan sebagainya. Jadi penjenayah ni ada di mana-mana. Tak kira di bandar ataupun tak kira di kampung. Jadi kita kena selalu alert dan selalu beringatlah. InsyaAllah kesedaran yang baik dan bermakna untuk masyarakat. Yang dihormati CP Datuk Wan Hassan Wan Ahmad, Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, memberikan banyak sekali visi misi perancangan untuk kita kekalkan sejahtera dalam momentum komuniti yang muhibah ini. Terima kasih sekali lagi Datuk.